Keputusan tidak benarkan pengeluaran KWSP kekal. Cuaca panas tidak jejaskan bekalan barangan keperluan negara. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita Wilayah 8 Mei 2023 bersama saya Miza Yusri Muhammad dan kami bawakan paparan negeri-negeri dan lintas langsung petang ini bersama Sabah, Sarawak dan juga Pulau Pinang. Pengeluaran KWSP tidak akan dibenarkan demi masa depan pencarum. Keputusan itu sekali lagi dimaklumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim meskipun beliau sedar ia akan menjadi polemik politik menjelang Pilihan Raya Umum Dewan Undangan Negeri. Kita mesti mengambil keputusan yang benar dan tidak harus diheret untuk mengambil keputusan yang terpaksa hanya untuk memenuhi selera beberapa kerat manusia. Untuk pertimbangan bagi yang benar-benar menghadapi permasalahan, soal membasmi kemiskinan, soal menoktahkan kemiskinan tegar, itu saya tidak betul ansur. Mustahil dengan aset 1 trilion ringgit KWSP, dengan negara yang kini mencatat beberapa kemajuan lain, dengan keupayaan semua yang ada, dengan bangunan-bangunan tersergapi indah, kita tidak ada upaya untuk menoktahkan kemiskinan tegar. Sementara itu, KWSP digesa meningkatkan pelaburan domestiknya kepada 70% tahun ini berbanding 64% tahun lalu. Fokus perlu tertumpu kepada syarikat permula tempatan yang inovatif dan catat pertumbuhan tinggi. Harus ada cari halal tuju baru untuk tentang mencari juga ruang dan pendekatan untuk mengajar anak-anak muda dalam kegiatan mereka, startups yang juga memerlukan skill dan kepakaran daripada hanya menumpukan pelaburan besar yang perlu dan strategik untuk negara yang juga diminta oleh kerajaan. Bekalan barangan keperluan di negara ini masih berada dalam keadaan terkawal dan tidak terjejas dengan keadaan cuaca panas yang melanda ketika ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Datuk Seri Salahuddin Ayub bagaimanapun berkata pihaknya akan melakukan pemantauan dari semasa ke semasa untuk menghadapi sebarang kemungkinan. Setakat ini tak ada. Masih lagi dalam kawalan. Tidak berlaku. Di Kedah saya difahamkan tidak ada isu gula, kekurangan gula, dan tidak ada isu tentang mineral water. Tak ada isu. Jadi saya harap perkara ini dapat kita kekalkan. Mengulas mengenai isu kekurangan bekalan gula khususnya di Pantai Timur baru-baru ini, Datuk Seri Salahuddin berkata kementeriannya akan bertindak lebih proaktif dengan membuat perancangan awal dan libat urus yang lebih kerap dengan pemain industri. Ia bagi memastikan tidak berlaku krisis bekalan gula dalam negara pada masa hadapan. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM bersiap siaga berdepan musim kemarau. Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan Nga Koming berkata kementeriannya telah mengeluarkan arahan menerusi jabatan itu untuk menghadkan jangka masa tindak balas tidak melebihi 10 minit. Jelasnya setakat ini 355 balai bomba dari seluruh negara mencapai petunjuk prestasi utama KPI berkaitan dengan arahan tersebut dan ia bertujuan supaya kebakaran dapat dipadamkan dalam keadaan segera tanpa membiarkan ia merebak ke kawasan lain. Pihaknya juga telah menapasti sebanyak 406 kawasan panas yang terdedah kepada risiko kebakaran terbuka. Beliau berkata demikian ketika ditemui pada Majlis Perasmian Balai Bomba dan Penyelamat Seremban. Jabatan Alam Sekitar JAS Negeri Pahang sentiasa memantau bacaan indeks pencemaran udara serta meningkatkan penguatkuasaan terhadap aktiviti pembakaran terbuka dan ia bagi meminimumkan impak fenomena El Nino yang diramal lebih ekstrim Jun ini. Ikuti laporan Muhammad Hazwan Azman.
Jabatan Meteorologi menjangkakan kitaran atmosfera di kawasan tropika akan memasuki fasa El Nino pada Mei hingga Julai ini dengan kebarangkalian 62%. 39 lokasi hotspot telah dikenal pasti melalui satelit, membabitkan kawasan berpotensi terdapatnya pembakaran terbuka. Okey, hotspot ni apabila dikesan, dia menunjukkan pembakaran yang besar di suatu kawasan yang besar. Biasanya kawasan ladang lah. Dan juga pembakaran kadang-kadang dijalankan oleh komuniti tertentu di kawasan tersebut. Pembukaan tanah untuk pertanian, pindah dan sebagainya. Jadi kami berdasarkan siasatan, tindakan yang ambil adalah penguatkuasaan dan juga promosi kesedaran. Kita akan mengeluarkan notis amaran untuk tindakan penguatkuasaan dan juga kita juga akan menyiasat semula dari semasa ke semasa kemajuan aduan ini. Situasi itu seterusnya boleh menjejaskan kualiti udara yang dicerap di 5 stesen pemantauan udara automatik JAS Pahang, iaitu di Baluk Kuantan, Indera Mahkota Kuantan, Rompin, Temerloh dan Jerantut. Justru lebih 30 pegawai penguatkuasa JAS Pahang ditugas melaksanakan pemantauan terhadap aktiviti pembakaran terbuka melibatkan sektor pertanian dan juga persendirian. Selain daripada itu, saya juga menyambung selain daripada pemantauan kualiti udara oleh Jabatan Alam Sekitar, JAS juga menjalankan rondaan dari semasa ke semasa, terutama di musim panas ini, untuk siasatan aduan berkait pembakaran terbuka, selain daripada aduan hotspots. Yang ini telah dicerap oleh satelit yang berpusat di Singapura oleh ASEAN Monsoon Center, ASMC lah. Denda tidak melebihi RM500,000 atau penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya sekali akan dikenakan jika sabit kesalahan menjalankan aktiviti pembakaran terbuka. Kompaun maksimum sebanyak RM2,000 juga boleh dikenakan atas setiap kesalahan atau longgok pembakaran. Tak boleh nak harap kat kerajaan je. Kalau nampak orang buat salah, buat pembakaran tu, kita kena tegur. Tegur baik-baik lah kan kita. Lepas tu denda pun RM500,000 juga. Belum kompaun RM2,000 lagi. Jadi benda ni bukan benda yang orang kata boleh remeh-temeh lah. Bukan remeh-temeh. Kita kena orang panggil cakna lah dengan sekeliling kita. Macam kita tahu sekarang ni musim panas kan, jadi kita sebagai orang awam, kita tak bolehlah menyumbang kepada kepanasan tu tambah lagi teruk. Jadi kalau kita tahu pun kompaun dia pun tinggi, jadi mungkin kita boleh cari cara lain untuk lupuskan sampah. Sebelum ni mungkin kita bakar, sekarang mungkin kita boleh pergi ke buat alternatif lain lah. Orang ramai yang mempunyai maklumat berhubung kegiatan pembakaran terbuka boleh menghubungi talian tertera. Tiga lokasi di Pantai Timur dan satu di Sarawak dirama alami suhu maksimum harian 35 hingga 37 darjah Celsius. Keadaan dijangka berlaku sekurang-kurangnya 3 hari berturut-turut. Amaran tahap 1 kategori berjaga-jaga itu dikeluarkan Met Malaysia semalam. Lokasi terlibat ialah Pasir Mas, Tanah Merah dan Kuala Krai, Kelantan. Satu lagi membabitkan Mukah di Sarawak. Seterusnya kita ikuti perkembangan cuaca semasa negara dengan lebih terperinci oleh Met Malaysia bersama pegawainya Wan Muhammad Hafiz Hussein. Silakan. Ya, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Buat masa kini, Met Malaysia masih lagi mengekalkan amaran angin kencang serta lok bergelora kategori pertama dan juga kedua di kawasan perairan Phuket, Selat Melaka Utara
juga melibatkan kawasan perairan di negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan juga di negeri Perak, yang mana dalam tempoh ini angin bertiup dengan agak kencang sekitar 40 hingga ke 50 km sejam dan ketinggian ombak juga boleh melebihi 3.5 meter, dan keadaan ini ianya adalah berbahaya kepada bot-bot kecil serta sukan rekreasi laut, juga kepada aktiviti perkapalan dan juga menangkap ikan. Amaran ini bermula hari ini sehingga ke 12 Mei 2023. Baik, seterusnya kita akan beralih ke paparan gemerada bagi melihat apa yang berlaku pada ketika ini. Di Semenanjung, seperti diramalkan, hujan berserta petir kini sedang berlaku melibatkan bahagian pedalaman dan juga utara serta pantai timur Semenanjung Malaysia. Pada pukul 3 petang tadi, hujan telah pun mula berlaku di bahagian pedalaman di sekitar Banjaran Titiwangsa, dan kini hujan sedang berlaku di bahagian pedalaman di negeri Kedah, di negeri Perak, pedalaman di negeri Kelantan, Terengganu, begitu juga di keseluruhan di negeri Pahang, dan juga sedikit hujan berlaku di pesisir pantai melibatkan daerah Mersing di negeri Johor. Hujan ini kita jangkakan boleh berlanjutan sehingga ke malam. Bagi negeri-negeri lain seperti di pantai barat dan juga selatan, Selangor, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Melaka dan juga di bahagian kebanyakan daerah di negeri Johor, buat masa kini tiada hujan yang berlaku dan dalam keadaan yang agak berangin, terutamanya di bahagian selatan iaitu di negeri Johor. Baik, walaupun negeri Kelantan mengalami keadaan cuaca lembap sekarang, tetapi masih lagi ada tanah jajahan yang diletakkan di bawah tahap 1 gelombang haba, iaitu tahap berjaga-jaga, iaitu suhu maksimum harian di antara 35 hingga ke 37 darjah Celsius sekurang-kurangnya 3 hari berturut-turut, dan kawasan yang terjejas adalah tanah jajahan Tanah Merah dan juga Kuala Kerai. Dan dalam tempoh ini orang ramai dinasihatkan supaya bersabar, mengurangkan aktiviti luar dan pastinya membanyakkan minum air. Baik, seterusnya bagi negeri Sabah dan juga Sarawak. Di negeri Sabah dan juga Sarawak buat masa kini kebanyakan bahagian dalam keadaan yang agak mendung. Hujan berserta petir kini hanya berlaku di bahagian Sandakan dan juga di bahagian Kudat. Di negeri Sarawak pula, hujan berserta petir di satu tempat kini sedang berlaku di bahagian Kapit. Baik, hujan yang berlaku di Sandakan, Kudat dan juga Kapit ini kita jangkakan ianya akan beransur-ansur reda sedikit masa lagi. Baik, pada waktu malam nanti kita menjangkakan hujan berserta petir akan berlaku di bahagian barat di negeri Sarawak yang melibatkan bahagian Kuching, Serian dan juga Samarahan. Baik, bagi anda untuk mendapatkan informasi yang lebih terkini, anda boleh layari laman sesawang kami di www.met.gov.my ataupun anda boleh muat turun aplikasi My Cuaca ataupun anda boleh layari Facebook, Instagram, Twitter dan juga YouTube kami. Baiklah, sebelum pisah kita ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Saya Wan Hafiz. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
Fokus negeri di bawah Bayu. Kawasan pembangunan pertanian bersepadu Kota Belud mulakan persediaan hadapi fenomena El Nino. Jadi untuk itu kita terus saja bersama Rita Alexis Malik di Kota Kinabalu. Silakan Rita. Baik Miza, kawasan pembangunan pertanian bersepadu AIDA mula melakukan persediaan hadapi fenomena El Nino yang dijangka melanda negeri ini bulan depan. Antara langkah diambil menambah jumlah pam air di kawasan penanaman padi di daerah Kota Belud. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Chan Fung Hin berkata, usaha AIDA itu bagi memastikan kawasan penanaman padi tidak terjejas ketika fenomena berkenaan. AIDA Kota Belud telah menambahkan 13 pam air yang untuk sawah lah. Yang untuk Kota Belud ini dan jadikan kesemuanya ada 29 pam air kerana untuk penanaman sawah ini air atau saluran dan pengairan adalah sangat-sangat penting. Kerana kalau tiada air memang penanaman sawah itu susah. Dia bukan senang nak berhasil. Dalam perkembangan berkaitan, Chan turut memaklumkan kementeriannya akan terus berunding dengan kerajaan negeri untuk mengguna pakai dua varieti benih padi iaitu MR297 dan MRQ74 dari Mardi di AIDA Kota Belud untuk meningkatkan tahap sara diri SSL negeri ini. Ia dijangka dapat meningkatkan pengeluaran hasil padi 7 hingga 8 tan per hektar per musim. Chan berkata demikian sempena program Hari Bertemu Pelanggan dan Majlis Hari Raya Aidilfitri AIDA Kota Belud di Kota Belud. Majlis turut menyaksikan penyampaian bantuan input pertanian bernilai RM50,000 kepada Wakil Pesawah Dewan Undangan Negeri Dun Usukan, Pintasan, Tempasuk dan Kadamayan. Pembangunan pesat Lahadatu memenuhi kriteria diperlukan untuk dinaik taraf menjadi Majlis Perbandaran. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk James Ratib berkata, ini termasuk pertambahan tinggi penduduk berikutan wujud peluang pekerjaan selain keupayaan Majlis Daerah ketika ini menjana pendapatan tinggi. Naik taraf berkenaan amat diperlukan bagi memastikan pengurusan Lahadatu dapat dilaksana lebih cekap selaras kemajuan pesat daerah berkenaan. Rating untuk menjadikan Lahadatu ini sebagai majlis perbendaharaan sudah melebihi. Jika kita lihat Lahadatu ini pembangunannya amat besar, pesat membangun kerana dikelilingi oleh ladang-ladang seperti Filda dan sebagainya. Jadi saya rasa sudah sampai masanya Lahadatu ini dinaik taraf. Datuk James menyatakan demikian kepada pemberita ketika sambutan Pesta Keamatan Peringkat Lahadatu di Dewan Perdana Lahadatu. Dalam pada itu, beliau turut mencadangkan agar Lahadatu dipilih menjadi tuan rumah pelancaran Pesta Keamatan Peringkat Negeri tahun depan bagi mengetengahkan lagi keunikan dan kekayaan budaya subetnik Kadazan Dusun Murut dan Rungus KDMR di daerah ini seperti Dusun Segamo, Dusun Sapuan, Idaan dan Dusun Begak. Sabah Electric City Sendirian Berhad SESB bertindak proaktif menempatkan janakuasa bergerak di beberapa lokasi strategik untuk menambah jumlah kapasiti penjanaan elektrik di negeri ini. Ia berikutan kerosakan luar jangka beberapa janakuasa besar milik stesen janakuasa bebas IPP dan SESB sehingga menyebabkan kapasiti tenaga berkurangan dan menjejaskan kestabilan sistem grid Sabah. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif SESB Insinyur Teknologis Muhammad Yaakob Jaafar, sejak 2 Mei lalu sebanyak 11 set janakuasa bergerak berkapasiti 4 megawatt dipasang di Kota Kinabalu serta Tawau dan dijangka digunakan sehingga 17 Mei ini. Ia bertujuan membantu sistem grid Sabah dan mengurangkan pelaksanaan catuan bekalan. Sistem grid Sabah dijangka menjadi stabil apabila dua stesen IPP dan SESB beroperasi seperti biasa. Muhammad Yaakob memaklumkan demikian ketika sambutan Raya Keamatan SESB 2023 di Kota Kinabalu. Hadir sama Timbalan Ketua Menteri Datuk Insinyur Syahilmi Yahya mewakili Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor. Majlis bertujuan menceriakan golongan kurang bernasib baik sempena sambutan Hari Raya dan Keamatan sekaligus mendekatkan SESB dengan masyarakat setempat. Daripada suku kaum Kadazan Dusun Murut
yang akan meraihkan Pesta Keamatan pada tahun ini. So kita adakan majlis ni sekali lah untuk meraihkan staf-staf SSB. Di samping itu juga kita menyantuni anak-anak yatim daripada SM Tofuan Ajar Ramah. Sementara itu, turut tidak ketinggalan menganjurkan rumah terbuka pembantu menteri kepada Ketua Menteri Datuk Nizam Abu Bakar Titingan di kediamannya di Wisma Keluarga Titingan Banyan Drive, Tawau. Ia bukan sahaja bagi meraihkan kemeriahan Syawal, malah menjadi ruang menyantuni golongan memerlukan. Seperti kebiasaan pada tahun-tahun sebelumnya, Datuk Nizam yang juga Wakil Rakyat APAS turut menyampaikan sumbangan. Kali ini kepada 3 pusat tahfiz, masjid dan badan kebajikan, masing-masing berjumlah RM5,000. Selain sumbangan kepada 30 ibu tunggal, warga emas dan fakir miskin. Sumbangan kepada 3 institusi yang kita kenal pasti, iaitu Masjid Al-Ansar, Taman Sawit Balong, Madrasah Al-Diniyah, Kampung Ranggu dan juga Persatuan Wadah, sebuah persatuan NGO yang cukup aktif untuk membantu masyarakat yang dalam kesusahan sama ada di dalam negeri ataupun di luar negeri ini. Jadi selain daripada itu juga saya telah menyampaikan sedikit sumbangan kepada asnaf. Sambutan cukup meriah bukan sahaja dengan kehadiran masyarakat di Tawau, malah tetamu dari luar daerah termasuk Kota Kinabalu. Antara yang hadir Menteri Sains Teknologi dan Inovasi Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif, Ahli Parlimen Tawau Lo Sui Fui dan Presiden Parti Harapan Rakyat Sabah Tan Sri Liew Yun Fah. Lebih 1,000 orang menyertai program Mother's Day Walk Abreast kali ke-11 sejauh 5 km di Kota Kinabalu. Pelepasan peserta disempurnakan Setiausaha Kehormat Pertubuhan Muafakat Titipan Amal Isteri Wakil Rakyat Gabungan Rakyat Sabah Mutiara GRS Datin Dayang Siti Nur Hayat Awang Muhammad Saufi. Bercakap kepada RTM, pengerusi penganjur Enchin berharap masyarakat sentiasa membantu Kinabalu Pink Ribbon dalam menjayakan program berbentuk kutipan dana bagi membantu pesakit kanser payudara. We create this event to raise fund for our patient support welfare fund, and then to support our Pink Heaven. Pink Heaven is a halfway home, whereas all those patients coming down from outstation to stay in for their ongoing treatment. Sebelum ini, program anjuran bersama Dewan Bandaraya Kota Kinabalu di BKK ini ditangguhkan susulan pandemik COVID-19. Sekian perkembangan dari Sabah untuk petang ini, kembali bersama Miza. Baik, terima kasih Rita Aloysius. Baik, seterusnya kita ke Sarawak dan antara fokus dari Bumi Kenyalang ialah pameran kraf Malaysia yang disertai oleh beberapa organisasi dari Sarawak bersempena Minggu Kraf London di England. Perinciannya kita terus saja bersama Bu Mawin di sana. Silakan Bu Ma. Ya Miza, terima kasih. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonapeng merupakan antara kenamaan dari Malaysia yang hadir menyaksikan majlis pelancaran pameran kraf Malaysia bersempena Minggu Kraf London di England semalam. Pameran bermula hari ini sehingga 14 Mei di Suruhanjaya Tinggi Malaysia itu dilancarkan oleh Raja Pemaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. Premier Sarawak ditemani isteri Puan Sri Dato' Amar Jumaani Tun Tuanku Bujang, Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah, Timbalan Menteri di Pejabat Premier, Datuk Sharifah Hasidah Syed Aman Ghazali dan Setiausaha Kerajaan Negeri, Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki. Turut hadir isteri Yang di-Pertuan Negeri, Tuan Puan Datuk Patinggi Ragat Kurdi Taib. Minggu Kraf Malaysia merupakan acara tahunan yang dianjurkan di London sejak tahun 2015 melibatkan negara-negara Commonwealth. Penyertaan Sarawak adalah atas jemputan Raja Permaisuri Agong dalam usaha mempromosi keunikan kraf Sarawak kepada dunia. Antara organisasi dari Sarawak yang menyertai pameran tersebut adalah Sentex Commercial,
Tunjugah Foundation dan Brook Trust dengan pameran Songket Sarawak, Keringkam, Puak Kumbu dan Anyaman Bemban. Turut berlangsung bengkel dan demonstrasi kraf. Kerajaan perlu menyegerakan pembinaan Pusat Kuarantin Imigresen, Kastam dan Keselamatan ICQS di tapak megah Long Singut Kapit yang telah diluluskan sebelum ini. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah Sarawak dan Tugas-Tugas Khas, Dato' Wilson Ugak Kumbong melihat ia perlu bagi menyediakan kemudahan seimbang dengan negara jiran Indonesia yang telah hampir siap ICQS mereka di Long Nawang, Kayan, Hulu, Kalimantan Timur. Long Nawang. Kalau kita bandingkan di pos Long Nawang mereka sudah membinakan pos yang amat canggih sekali. Tetapi di sebelah kita ini tidak ada. Maka dengan itu saya menyeru kepada kerajaan supaya membinakan satu pos yang telah diluluskan iaitu pos ICQS. Dipercepatkan, kalau tidak kita tak akan menampungkan ataupun implak di mana ibu kota Nusantara akan menjadi ibu kota Jakarta, dan kalau kita bandingkan ke jaraknya dengan pos tapak megah ini kurang lebih 400 km, iaitu straight line. Dato' Wilson telah melakukan tinjauan dan lawatan ke pos kawalan Long Nawang bagi melihat sendiri perkembangan projek negara jiran itu yang menjadikan laluan tersebut sebagai pintu masuk ke negara itu melalui Long Nawang tapak megah Long Singut Kapit pada Sabtu dan Ahad. Beliau difahamkan setakat ini lebih 70% ICQS Long Nawang siap dan dijangka dirasmikan oleh Presiden Indonesia pada Ogos akan datang. Menurut Dato' Wilson yang juga Ahli Parlimen Hulu Rajang, pos kawalan tapak megah Long Singut yang terletak di kawasan Parlimen Hulu Rajang itu merupakan lokasi paling hampir dengan Long Nawang, iaitu kira-kira 20 km menggunakan laluan jalan balak. Justeru peruntukan RM1 bilion yang diluluskan perlu dilaksanakan segera bagi memastikan pembinaan ICQS yang mula diperjuangkan bekas Timbalan Ketua Menteri Sarawak, Mendiang Tan Sri James Jemut Masing dapat direalisasikan, khususnya demi kepentingan keselamatan dan kawalan pintu masuk negara di Sarawak. 6 orang peserta pertandingan Sapit Junior 2023 yang julung kali diadakan Jabatan Penyiaran Negeri Sarawak layak ke peringkat akhir dan bakal berentap pada malam kemuncak program tersebut pada 13 Mei ini. Dalam sidang media di Ibu Pejabat RTM Sarawak, Pengarah RTM Sarawak Nasrul Hakim Muhammad Noor memberitahu program anjuran kerjasama Kementerian Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak MTCP itu bagi menyediakan platform untuk mengangkat bakat generasi baru dalam industri kreatif tempatan selain menarik minat terhadap permainan alat muzik tradisional di negeri ini. Jelas Nasrul RTM akan terus bekerjasama dengan MTCP ke arah mengetengah keunikan serta kepelbagaian budaya masyarakat berbilang etnik di Sarawak ke peringkat yang lebih tinggi. Perkara ini kita rasakan harus dijadikan satu platform baru kerana ramai peserta-peserta ataupun pemain-pemain alat muzik sapit ini tidak diangkat sebagai satu di ruang platform yang sepatutnya lah. Dia ada program-program tapi di peringkat yang kecil, di Miri, di Sibu, maybe di sebelah utara lah. Banyak dilaksanakan tapi secara kecil-kecilan. Itu yang kita memikirkan, kita laksanakan, dan apa tidaknya setiap dapat kita laksanakan di peringkat yang lebih besar, di peringkat wilayah Sarawak. Sementara Ketua Penolong Setiausaha MTCP Nasir Lariwo pula memberitahu pihak kementeriannya amat menggalakkan usaha RTM Sarawak untuk memberi pendedahan kepada masyarakat luar dan orang awam terhadap seni muzik sapit sekaligus melahirkan bakat baharu dalam kalangan generasi muda sebagai pelapis industri muzik tradisional tempatan.
Martinez Njot Sebi, Frederick Maldini dan Darren Mengga dari Kuching, manakala Stanford Ryan Sidi dari Sibu, selain Aaron Junior Ibas dan Ernest Vaneman Ahmad Leonard dari Miri akan merebut gelaran Johan pertandingan Sapek Junior 2023 yang akan disiarkan secara langsung dari Auditorium P. Ramlee pada malam Sabtu ini menerusi saluran TV2 serta laman rasmi Facebook RTM Sarawak. Kemuncak peringkat akhir Sapek Junior juga dijangka menyaksikan kehebatan para peserta mempersembahkan lagu sapek tradisional secara solo pada pusingan pertama dan seterusnya membawa lagu kontemporari diiringi oleh kombo di Aspirasi RTM Kuching. Turut hadir pada sesi sidang media penolong pengarah Seksyen TV Saiful Arini dan penerbit Sapek Junior 2023 Nadia Fadila Ali. Tiada kejadian krisis air dilaporkan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Limbang setakat ini ekoran cuaca panas dan kemarau yang berlaku ketika ini. Pengerusi JPBB Limbang, Unus Tambi bagaimanapun berkata, pihaknya sudah mengambil langkah bersedia bersama agensi-agensi berkaitan sekiranya keadaan itu berlaku. Beliau yang juga residen Limbang menyatakan pengagihan bekalan air bersih akan disalurkan di kawasan-kawasan yang telah dikenal pasti dan berisiko mengalami fenomena sedemikian. Kita kenal pasti tempat-tempat yang berisiko untuk menghadapi masalah kemarau, kekurangan bekalan air bersih. Kita memang sedia dari segi kelengkapan dan tenaga kerja. Kita memang telah bersedia pihak Jawatan Bekalan Air Laut Bandar dan pihak ada setengah-setengah tempat yang di bawah bidang kuasa LDC pun kita telah bersedia. Tapi setakat hari ini belum ada lagi yang mengalami masalah tersebutlah. Beliau menyatakan demikian pada program Limbang Firefighter Run LFFR. Peserta dari negara jiran Brunei Darussalam mengungguli kejohanan kategori lelaki terbuka. Ini sebagai persiapan saya untuk Kuching Marathon untuk 2021. Ini adalah satu saya punya latihan. Dan Alhamdulillah. Ini pertama kali ikut run di Limbang. Di luar Brunei, di Sabah. Tapi tanpa duga lah, terharu je lah. Apa ini pertama kali? Di luar Brunei. Jual. So apa perasaan kita? Happy lah, happy. Happy. Alhamdulillah lah. Program LFFR diadakan bersempena dengan Hari Bomba Sedunia. Saudara, kemeriahan sambutan Hari Raya Aidilfitri masih lagi terasa di Sarawak walaupun Syawal semakin ke penghujungnya dengan penganjuran Majlis Ramah Tamak Aidilfitri sama ada di kediaman masing-masing ataupun menempah hotel untuk menjemput keluarga dan sahabat andai. Di Kuching, tinjauan kru RTM di Kampung Lumba Kuda iaitu di kediaman Kasuma Putit yang mengadakan Majlis Ramah Tamah untuk ahli keluarga dan rakan taulan. Kasuma Putit yang sanggup datang dari Bintulu untuk mengadakan majlis tersebut bersama keluarga bagi mengeratkan silaturahim sesama keluarga sekaligus meneruskan budaya ramah tamah selama sebulan dalam kalangan masyarakat Islam di Sarawak. Katanya sejak pemergian kedua-dua ibu bapanya, beliau dan adik-beradiknya sibuk dengan urusan keluarga masing-masing dan tinggal berjauhan dan hari raya merupakan hari yang paling sesuai untuk mengumpul ahli keluarga di rumah pusaka peninggalan ibu bapanya. Adik-beradik kami tu dari Bintulu datang. Ingin nak jemput adik-beradik, kawan-kawan kami, keluarga kami nak nyambut ramah tamah sebab kami tahun lepas tak dapat bersama ramah tamah Aidilfitri di kampung dengan keluarga kami sebab bapa kami sihat. Jadi tahun tu kami ingin nak beramah tamah dengan keluarga kami, dengan bapa penakan kami, saudara-saudara kami yang jauh untuk didekatkan dengan orang kampung kami sekali. Selain menghidangkan pelbagai juadah hari raya, beliau turut menempah khas kumpulan bermukun tempatan yang merupakan salah satu hiburan masyarakat Melayu Sarawak sejak dahulu sebagai hiburan tetamu yang datang. Dalam pada itu, adik beliau Umar Amin Abang bersetuju majlis tersebut bukan sahaja mampu mengeratkan ukhuwah sesama keluarga, bahkan sesama masyarakat berbilang bangsa dan ia patut diteruskan pada masa hadapan. Patut diteruskan untuk masa depan kerana untuk generasi yang muda-muda pertama kali kita dapat berkumpul dengan keluarga yang jauh, dapat dekatkan supaya terus ke generasi yang lebih lagi ke masa hadapan. Baguslah untuk kami mengeratkan silaturahim
Jadi kami tahu juga family besar kami munsi macam tu, kami tahu siapa family besar kami sebenarnya. Dah bola Ramah Tamang tu kami rasa macam kami dah tahu sikit-sikit family besar kami. Tak basah dek hujan, tak belekang dek panas, itulah peribahasa yang dapat digambarkan bahawa sesuatu budaya yang membawa kebaikan wajar diteruskan bagi mengukuhkan bukan sahaja institusi keluarga bangsa, bahkan kepada negara. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani. Kita kembali bersama Miza di Angkasa Puri. Miza, silakan. Baik, terima kasih Bermawin. Dua termasuk seorang pelajar wanita tingkatan 1 maut selepas motosikal ditunggang bertembung dengan sebuah lagi motosikal. Seorang lagi pembonceng motosikal mengalami kecederaan. Ketika kejadian, ketiga-tiga penunggang dan pembonceng dipercayai tidak memakai topi keledar. Kejadian berlaku di Jalan Sungai Dedap Yan Kedah malam tadi. Menurut Ketua Polis Tek Rahian DSP Shahnaz Akhtar Haji, pelajar sekolah itu dilapor membonceng adiknya. Motosikal dikatakan masuk laluan arah bertentangan dan bertembung dengan sebuah motosikal ditunggang seorang lelaki. Kedua-dua mangsa dilapor maut di lokasi kejadian. Mayat dihantar ke unit forensik Hospital Yan untuk bedah siasat. Mangsa cedera turut dihantar ke hospital sama untuk rawatan. Kes dirujuk mengikut Akta Pengangkutan Jalan 1987. 14 kenderaan dipercayai kereta sewa haram di Langkawi disita Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Penguatkuasaan dibuat menerusi obhas kenderaan perkhidmatan awam selama 3 hari di Pulau Pelancongan berkenaan. Menurut pengarah kanan bahagian penguatkuasaan JPJ Datuk Lokman Jamaan, 44 kenderaan diperiksa dalam operasi terbabit. Tumpuan diberi kepada kereta sewa pandu, teksi dan e-hailing menjelang penganjuran 5.23. Kami memberi nasihatlah sekali lagi kepada orang ramai yang akan datang berkunjung di Langkawi ini, terutamanya ketika 5, supaya menggunakan perkhidmatan awam yang berlesen supaya mereka dilindungi daripada risiko kemalangan. Kereta yang disita dipercayai kenderaan milik persendirian yang digunakan sebagai kereta sewa pandu sendiri. Perbuatan terbabit merupakan kesalahan mengikut Seksyen 23 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Kilang pemrosesan bahan mineral dengan konsep Zero Waste Facility menggunakan model Build to Suit and Lease BTSL pertama dibina di Perak. Pelabur syarikat dari China Jingjing Silicon Technologies yang Berhad yang bernilai RM140 juta itu menjadi titik permulaan inisiatif dalam pertumbuhan ekonomi di negeri itu. Kelancaran proses transformasi bahan mentah kepada separuh siap, pengoptimuman logistik dan pengukuhan kapasiti perbudangan yang didorong oleh sumber mineral yang banyak, terutamanya silika, bakal menarik pelabur-pelabur di negeri, pelabur-pelabur di peringkat domestik dan juga antarabangsa. Kilang seluas 11.88 ekar yang dijangka memulakan operasi menjelang 2024 itu bakal menyediakan kira-kira 500 peluang pekerjaan. Baik, kita ke Pulau Pinang pula untuk mendapatkan perkembangan berita dari sana. Jadi terus saja bersama Zatul Iqmah Muhammad Nur. Silakan Zatul. Ya, terima kasih. Setiap kali tiba perayaan, penjara Reman Pulau Pinang akan menganjurkan program jalinan kasih. Ia melibatkan penghuni penjara terpilih yang diberi kebenaran bertemu keluarga mereka. Suasana sebak dan himba memenuhi penjara Reman Pulau Pinang pada hari berlangsungnya program jalinan kasih apabila mereka dipertemukan. Menerusi program kali ini, 14 penghuni terpilih berpeluang bertemu keluarga mereka. Pengarah penjara Reman Pulau Pinang, Muhammad Yusuf Ismail berkata, mereka merupakan antara yang terpilih daripada keseluruhan 1,400 penghuni penjara ini.
Jalinan Kasih ini merupakan satu inisiatif jabatan yang bagi peluang kepada keluarga sama-sama. Jabatan pulih juga dalam ni. Jadi di luar sana keluarga main peranan untuk pulihkan dia orang. Penghuni yang terpilih terdiri daripada mereka yang menunjukkan sikap positif, berdisiplin dan kurang dikenakan tindakan tata tertib. Terima kasihlah dapat jumpa, syukur Alhamdulillah dengan program yang pengarah Reman Pulau Pinang ni buat. Saya dapat jumpa mak saya baru pertama kali ni selama 13 tahun tak dapat jumpa berpegang tangan macam ni. Jadi saya rasa seronok sangat dapat jumpa anak-anak, pegang-pegangan bersalaman berhari raya dengan abang-abang, adik dengan anak-anak dan mak saya lah. Dia tiap bulan sebulan sekali jumpa di tempat jumpa. Guna telefon. Hari ni kalau boleh 2 sekali lah. Untuk boleh makan sekali. Ya, Alhamdulillah. Rasa seronok lah sebab tiba-tiba dapat call kata boleh jumpa sebab tak semua orang boleh jumpa, tapi bila dapat call macam terkejut lah juga sebab terpilih kan nak main jumpa. Seronok tapi dia macam sedih. Program sama turut dijalankan ketika cuti perayaan lain seperti Deepavali dan Tahun Baru Cina. Jabatan Kemajuan Masyarakat kemas mengenal pasti beberapa sektor yang sesuai untuk membimbing usahawan wanita. Ia bagi membuka peluang kepada usahawan wanita menceburi bidang itu secara profesional. Antara sektor yang dikenal pasti adalah sektor jahitan, masakan, dandanan diri dan beberapa sektor lain yang memberikan kelebihan kepada kaum wanita. Ketua Pengarah Kemas Ahmad Kamal Idris Muhammad Nawawi berkata, pihaknya sentiasa mencari jalan penyelesaian dalam mengenengahkan bakat wanita untuk terus maju dalam perniagaan. Selama hari ini kita buat dan kita latih kita punya usahawan kita di kelas-kelas kemahiran kita, di kelas-kelas dandanan diri kita. Ya. Tapi selepas tu mereka bergiat dalam perniagaan ini, servis ini, tapi mungkin mereka itu tak ada lesen. Jadi Alhamdulillah kita dapat bersama dengan pihak Kementerian Kesihatan untuk adakan kolaborasi dan Alhamdulillah seramai 62 orang yang kita telah proposkan untuk kita dapatkan mereka ni lesen dengan bimbingan daripada pihak Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan insyaAllah kalau mereka dapat sijil dulu selepas ini kita akan ada kerjasama dengan pihak KM untuk pihak KM memberikan latihan khusus bimbingan kepada usahawan-usahawan kita yang terlibat dalam bidang perubatan tradisional dan kompetitif teri khususnya. Beliau berkata demikian selepas Majlis Perasmian Wanita Inspirasiku peringkat Pulau Pinang di Bukit Mertajam. Island Plaza di Tanjung Tokong bakal dijenamakan semula dengan nama Pulau 88. Ia diharap dapat memberi nafas baru kepada bangunan ikonik itu selepas pembinaan semula oleh pelabur Hong Kong. Ketua Menteri Chow Kon Yeow berkata, penjenamaan tersebut akan menjadi bukti komitmen kerajaan negeri untuk terus memelihara warisan Pulau Pinang walaupun berdepan kemodenan dan kemajuan. Menurutnya, Island Plaza merupakan sebuah kompleks beli belah yang menjadi tumpuan selepas Komtar selain merupakan hak perdagangan, hiburan dan interaksi sosial yang popular sekitar awal tahun 90-an. Sebuah syarikat telah masuk untuk melabur sesuai dengan pemulihan ekonomi. Ini masa yang amat tepatlah sebab kita menyaksikan betapa rancaknya sektor pelancongan kini yang saya pasti akan semakin maju. Tambah beliau, selaku negeri perindustrian, Pulau Pinang perlu terus menarik pelaburan untuk masuk. Beliau ditemui selepas program Temu Bual di Konti Mutiara FM. Paparan itu mengakhiri berita dari Pulau Pinang. Salam Malaysia Madani, kembali ke Angkasa Puri. Baik, terima kasih Zato.
Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso Kelantan yakin mampu merealisasikan 6,888 penempatan pekerjaan tahun ini. Sasaran itu mampu dicapai menerusi antaranya inisiatif Karnival Kerjaya My Future Jobs yang akan diadakan Jun ini dan insentif kerjaya madani. Kita nak cuba dapatkan penempatan sebanyak yang mungkin dan kita juga nak wawarkan akta baru kita iaitu Akta Suri Rumah di mana pengisian di dalam karnival nanti bukan sahaja melibatkan lebih kurang 25 majikan yang menyediakan lebih kurang 6 hingga 7,000 kekosongan jawatan. Bagi tempoh Januari hingga Disember tahun lepas, sebanyak 5,500 penempatan pekerjaan telah pun berjaya dilaksana. Kerajaan Negeri Pahang diarah bertindak agresif menangani masalah penerokaan tanah dan pencerobohan hutan simpan negeri itu. Pemangku Raja Pahang Tengku Hassanal Ibrahim Alamsyah Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilasyah bertitah aktiviti penguatkuasaan perlu ditambah baik. Titah Bangida, keluasan hutan di Pahang bukan alasan untuk tindakan penguatkuasaan tidak dilaksanakan secara menyeluruh. Mahu tidak mahu, aktiviti penguatkuasaan ini perlu diperhebat lagi. Saya mahu semua agensi penguatkuasaan tegas dan berani. Jalankan tugas dengan profesional tanpa mengira latar belakang masalah. Pada kerajaan saya, cari jalan supaya aktiviti penguatkuasaan dapat ditingkatkan lagi. Berilah bajet yang bersesuaian agar mereka dapat jalankan tugas dengan sempurna. Baginda bertitah pada istiadat pembukaan persidangan mesyuarat pertama Penggal Kedua Dewan Negeri Pahang ke-15. Ketua Cawangan Khas Polis Kuala Lumpur, Dato' Abu Samah Muhammad Noor diberi mandat memangku jawatan Ketua dan Timbalan Ketua Polis Kuala Lumpur berkuat kuasa hari ini. Beliau menggantikan Datuk Yahya Osman yang sebelum ini memangku jawatan Ketua Polis Kuala Lumpur dan kini dinaikkan pangkat sebagai Ketua Polis Negeri Pahang. Abu Sama akan memangku sebagai Ketua Polis Kuala Lumpur sehingga Ketua Polis Kuala Lumpur yang baharu iaitu Datuk Muhammad Suhaili Muhammad Zain melaporkan diri. Turut berlangsung serah terima tugas antara Ketua Polis Daerah Sentul baharu iaitu ACP Ahmad Sukarno Muhammad Zahari dengan SAC Beh Eng Lai yang dinaikkan pangkat sebagai Ketua Jabatan Pencegahan dan Keselamatan Komuniti Polis Kuala Lumpur serta Majlis Serah Terima Tugas Jawatan Pengurusi Persatuan Keluarga Polis Perkap Kontijen Kuala Lumpur turut dilaksanakan pada majlis sama melibatkan Datin Sumarni Haris dan Datin Nur Haidah Jamil. Dua lelaki didakwa di Mahkamah Magistrate Kajang atas tuduhan membunuh seorang ahli perniagaan. Mayat mangsa ditemukan dengan keadaan tangan terikat dalam sebuah bagasi di Cerun Bukit pada ketinggian 27 meter di Hulu Langat bulan lalu. Pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrat Nik Siti Norazlini Nik Muhammad Faiz, Divan Jaya Shimhan dan Hariharan Silvam secara bersama didakwa membunuh Muhammad Osman Chan Baca antara 26 hingga 28 April lalu di kawasan tebing curam tepi Jalan Sungai Tekali, Batu 14, Hulu Langat. Tiada pengakuan direkodkan daripada kedua-dua tertuduh memandangkan kes berkenaan berada di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Kes disebut semula 19 Jun ini untuk sebutan semula. Baik, beralih ke perkembangan Sukan C 2023 Kemboja. Hari ketiga Temasya menyaksikan 4 lagi pingat emas berjaya diraih kontijen negara setakat tengah hari tadi. Jadi wartawan Tina Rama ada perinciannya. Berlangsung di Stadium Muara Dr. Choo Phnom Penh, jago tukar besi wanita Grace Wong Siew Mei menepati ramalan merangkul emas buat negara. Bukan itu saja, dia turut melakar rekod baru Temasya dengan lontaran sejauh 61.87 meter. Walaupun gagal menyamai rekod terbaik pribadinya, Grace tetap berpuas hati. Happy juga lah
sebab sebelum ni training kat China kan. Thank you MSN, thank you semua LCM, thank you LM. Training kat China is so like the weather is not same dengan weather di sini. Tapi maybe I like hot weather more. Saya sangat nervous sebelum game because maybe I know what I train in China then, but masuk sini kau suruh jangan fikir banyak. So saya buatlah terbaiklah. Sementara itu, penerjun muda Kimberly Bong menambah kilauan emas negara dari kolam terjun menerusi acara 3 meter papan anjal wanita. Kimberly memungut 276.3 mata keseluruhan sekaligus mengekalkan pingat emas yang dimenangi Eng Yan Yi pada tamasya sama di Vietnam tahun lalu. Actually, it's kind of unexpected because my difficulty is very low. But I did try my best despite the venue. So certain times macam nampak air, tak nampak the spot, buka a bit silau. I did try my best. So yeah, I think I'm quite happy with the result lah. Seorang lagi penerjun negara, Ong Ke Ying, yang memenangi perak di Vietnam terpaksa berpuas hati dengan gangsa manakala perak dimenangi atlet Indonesia Gladys Larissa. Sebelum itu, 2 lagi pingat emas Malaysia disumbangkan atlet pelayaran masing-masing menerusi Muhammad Hafizin Wanso dalam acara RSX dan Izri Hafizi Fitri bagi acara RS1. Ia menjadikan jumlah keseluruhan 10 pingat emas berjaya dikutip kontingen negara setakat ini. Tina Ramah, Kemboja, RTM. Perolehan sebanyak RM800 juta disasar Gerakan Koperasi Negeri Johor tahun ini dan ia melibatkan 1,462 koperasi berdaftar dan 463,000 ahli. Sasaran mampu dicapai berdasarkan petunjuk prestasi baik tahun lalu dengan peningkatan perolehan 5.6% berbanding 2021. Ketika ini, Gerakan Koperasi Negeri mempunyai jumlah share dan yuran terkumpul sebanyak RM330 juta serta aset bernilai RM1.35 bilion. Ini menunjukkan satu drastik yang cukup baik dan pada tahun ini saya beranggapan daripada 714 juta ini akan meningkat dan pendapatan koperasi Johor meningkat pada kadar 5.6%, yang mana sebelum ini pendapatan koperasi yang disasarkan sebanyak 1 bilion pada tahun 2021 dan tahun 2020 mencapai 970 juta. Sejumlah tong yang diletak penduduk Taman Mount Austin Johor Bahru di jalan raya kawasan kediaman itu dirampas. Tindakan dibuat selepas perbuatan terbabit didapati membahayakan pengguna jalan raya lain. Beberapa tong berkenaan dikesan diletak di Jalan Mutiara Emas 3 Palang 7. Ia dipercayai diletak penduduk bagi menghalang pengguna jalan meletakkan kenderaan di hadapan kediaman mereka. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan ACP Raup Selamat memaklumkan tong terbabit telah dialih dan dirampas. Beliau menyifatkan perbuatan meletakkan halangan berkenaan sebagai perbuatan pentingkan diri. Amaran dikeluarkan kepada penduduk terlibat dan mereka diingatkan tidak mengulangi perbuatan berkenaan. 20 lokasi kenapasti kerap dijadikan lokasi buang sampah haram di Negeri Sembilan ditutup. Perbandaran, pengurusan sisa pepejal dan pembersihan awam SW Corp dan turut dibersihkan 79 tan sisa sampah haram dibersihkan daripada lokasi berkenaan. Pengarah SW Corp Negeri Sembilan Siti Yusnita Muhammad Yusof berkata 6 lokasi terlibat terletak di Seremban, 4 dinilai dan masing-masing 3 lokasi di Port Dickson dan Kuala Pilah. Perbuatan itu turut dikesan di Tampin, Jempol, Rembau dan Jelebu. Lepas kerja pembersihan ni kita dah selesaikanlah untuk semua sampah haram kat Negeri Sembilan. Macam tu. Dia kita selesai tu ialah lepas kita buat pembersihan ni kira selesailah. Kalau kita akan tak berulang lah. Kalau berulang kita akan bersihkan lagi juga pun lah. Itu ni yang last. Tapi yang paling besar, yang paling banyak lah yang ni. Beliau ditemui pada operasi pembersihan sampah haram di Seremban Jaya Fasa 8. Sepanjang tahun lalu, 54 lokasi kerap dijadikan tempat pembuangan sampah haram di negeri terbabit telah ditutup agensi itu.
Dianggarkan 300 tan sisa sampah haram dibersihkan dari kawasan tersebut yang merupakan premis kedai terbiar dan terbengkalai. Siapa sangka sebidang tanah yang terbiar sejak 2 dekad lalu mampu menjana pendapatan lumayan buat sepasang suami isteri di Masjid Tanah Melaka. Selepas 5 tahun berbudi kepada tanah, pasangan terbabit kini menjadi pengusaha tanaman nanas MD2 terbesar di negeri itu. Nur Amalina Abdul Halim ada laporannya. Tanah terbiar di Kuala Linggi itu dibeli pasangan Fiona Tahir bersama suaminya Iskandar Zulkarnain 20 tahun lalu. Mereka mula menanam 14,000 pokok nanas untuk seekar tanah 5 tahun lalu. Projek itu kini berhasil dan kini mereka memiliki 42 ekar tanah tanaman nanas yang diusahakan melalui Fiona Nanas. Tapi Alhamdulillah, ya Allah, terjual segalanya 14,000 tu dan in fact sebenarnya tak cukup. Selepas dah habis tu orang semua merungut. Orang kata sedapnya, kenapa tak ada lagi? Di situlah bermulanya kita tanam tambah lagi seekar. Lepas tu tanam lagi 2-3 bulan tambah lagi seekar. 2-3 bulan tambah lagi seekar. Dan akhirnya sehingga kini kita buatkan benda ni jadi satu perniagaan yang serius. Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan memberi kesan kepada perniagaan selepas buah terhasil tidak dapat dipasar secara meluas. Ekoran itu, idea untuk menghasilkan produk berasaskan nanas tercetus. Antara diperkenal sambal nanas, teh nanas, biskut nanas dan lilin nanas. And the most important thing dalam Fiona Nanas ni, kita sebenarnya memang nak bagi orang makan yang terbaik. MD2, biar dia makan MD2 yang betul rasa MD2. Yang sedap. Walaupun harga dia sedikit tinggi daripada harga yang lain because of costing. Sebab kos tanah mineral dengan kos tanah gambut berbeza. Jadi bila rasa dia baik, kualiti dia bagus, orang makan sedap, orang takkan bising. 16 tan buah nanas dengan nilai jualan RM80,000 berjaya dihasil dalam tempoh sebulan. Berbudi pada tanah pastinya membuahkan hasil dan daripada hobi juga, mereka berjaya bergelar sebagai usahawan. Itulah yang dilalui oleh pasangan suami isteri ini apabila berjaya menjadi pengusaha tanaman nanas MD2 terbesar di Melaka. Nur Amalina Abdul Halim, RTM. Baik, berita wilayah baik di sini tersedia dengan berita RTM untuk perkembangan sahih sepanjang masa. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.